sedikit perubahan pada assignment 3 dan saya buat perjumpaan pada hari Sabtu sebab saya tak nak ulang 4 kali lah briefing tentang assignment yang ketiga ni sebab kita ada 4 grup, jadi saya buat satu kali perjumpaan lah. Okay, jadi saya minta maaf mengganggu pada pelajar-pelajar yang ada program, yang ada plan nak ke mana-mana ke, yang nak berehat tu. Okay, saya minta maaf. Okay, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan kita punya agenda utama iaitu berkaitan dengan assignment yang ketiga. Okey, untuk berkaitan dengan assignment yang ketiga, pada sebelum ini saya mengatakan kita perlu membuat ataupun kamu perlu mengajar macro teaching pada masyarakat luar kan. Tak kisah sama ada guru, pelajar ataupun masyarakat kampung berkaitan dengan bahasa Arab. Okey. Okey, selepas saya mendengar taklimat sulam, okey. Untuk pengetahuan semua, kursus ini merupakan kursus yang kita kata merupakan kursus sulam lah. Okey, kursus yang dikategorikan sebagai kursus sulam, iaitu kursus yang memerlukan kita kata penglibatan masyarakat dalam kursus ini. Okey. Jadi bila saya dijemput untuk menghadiri taklimat sulam, jadi berlaku beberapa perubahan. Okey, yang pertama sekali perubahannya adalah dia perlulah melibatkan kita kata CLO, Course Learning Outcome, ataupun kita kata hasil ta'alum, hasil ta'alum daripada kursus ini. Okey. Jadi untuk hasil ta'alum tidak ada pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Okey. Jadinya kamu perlu membuat satu lagi alternatif lain, untuk mengajar community. Untuk mengajar community. Untuk mengajar community ni dia tidak terhad kepada sekolah sahajalah. Dia tidak terhad kepada sekolah sahaja, boleh siapa-siapa sahaja. Jadi saya cadangkan, saya bagi cadangan lah. Selepas ini terserah kepada pelajar. Saya cadangkan kamu boleh juga buat satu webinar. Macam contoh nak buat webinar penggunaan Canva. Contoh kamu nak buat webinar tentang penggunaan Canva kepada guru-guru bahasa Arab ataupun pelajar tingkatan 6. Pelajar STAM ataupun pelajar STPM. So kamu buatlah webinar penggunaan Canva tu. Macam tu cukup. Ataupun kamu nak buat webinar penggunaan Powtoon kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 ataupun pelajar ataupun guru-guru bahasa Arab ataupun guru pendidikan Islam ke kan. Untuk kamu nak untuk mereka tu menghasilkan bahan PDP. Dapat setakat ni? Faham. Itu konten yang pertama. Kiranya dengan erti kata lain, kamu mengajar penggunaan teknologi lah. Tak perlu ambil yang susah-susah, ambil yang simple yang mana kamu dah kuasai. Yang mana kamu dah kuasai, itu kamu pergi mengajar. Di samping itu, kamu selit-selitlah apa yang kamu dah belajar. Contohnya kamu nak mengajar penggunaan Canva kan. Bila kamu nak mengajar penggunaan Canva ataupun kamu nak mengajar teknik membuat PDP yang berkesan, kamu selit-selitlah elemen multimedia, selitlah prinsip penggunaan multimedia. Selit sikit apa yang kamu dah belajar dekat situ. Kamu janganlah pergi mengajar teori penggunaan multimedia dalam PDP. Jangan pergi mengajar yang tu, itu dia tidak berlaku kita kata contribution. Kenapa? Sebab sulam ni dia macam ni tau. Sulam ni
saya bagi contoh, masyarakat ataupun kita katalah orang asli lah, orang asli. Masyarakat orang asli tidak tahu membina rumah. Tidak pandai, tidak pakai, tidak tahu, tidak ada kemahiran membina rumah. Jadi kamu pergi mengajar masyarakat orang asli tadi tu ikat bata, okey, buat bumbung gitu. Bukan kamu pergi mengajar teori-teori engineering, teori-teori building, okey, teori-teori kita kata teori-teori decoration, interior designer apa semua tu. Bukannya kau pergi mengajar teori itu. Kamu pergi mengajar masyarakat orang asli tadi ikat bata. Kamu pergi mengajar masyarakat orang asli tadi buat bumbung. Okay. Dia macam apa kemahiran kepada pelajar, contribute kepada masyarakat. So dia ada dua engagement dekat situ. Okay. Lepas tu nanti yang masyarakat tadi tu mungkin dia akan mengajar kawan-kawan dia yang lain. So dia macam yang berterusan lah. Okey, jadi fahamlah contoh yang saya berikan tadi tu. Boleh ha? Konten-konten yang untuk kamu nak sampaikan kepada target partisipan kamu nanti. Okey, dapat? Dapat. Okey, so ingatlah kita bukan pergi mengajar teori lah. Lebih kurang kita pergi mengajar kemahiran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekejap. Okey, yang kedua berkaitan dengan ahli jawatan kuasa. Okey. Untuk ahli jawatan kuasa, hari itu saya kata berapa orang? 3 ke 5 orang kan? Yeah. Okey. Jadi saya nak cadangkan ataupun mengikut ini 3 ke 5 itu boleh, tak menjadi masalah, tapi kalau saya nak besarkan cadangan saya untuk saya besarkan, kamu setuju ke? Setuju. Sebab Setuju. sebab kamu Jadi berapa orang? sebab kamu kena buat kiranya setiap kumpulan tadi kamu kena buat proposal, kamu kena bentuk komiti kamu sendiri, AJK kamu sendiri. Maksudnya ada apa kita panggil, ada pengarah, ada SU, ada teknikal, dia macam tu. Tapi untuk bahan PDP tu semua kena buat kerja lah, tak adalah sleeping partnernya dekat situ. Okey. Jadi kalau saya nak besarkan ke 10 orang, boleh? Boleh. Okey. So terpulanglah kepada ni. Okey. Untuk kumpulan A dan juga kumpulan D, okey. Kumpulan A dan kumpulan D ni jumlah keseluruhan bagi kumpulan ni, kumpulan A 22, kumpulan D 27. Okey. Okey, kumpulan A 22 terus buat dua grup lah 11-11. Okey, siapa yang kumpulan A terus 11-11. Siapa kumpulan D 27 ni saya rasa boleh buat 3 grup kot. Okey ke kalau 3 grup? Okey. 9 Rasanya. orang lah lebih kurang. 9 orang lebih kurang satu grup. Okey lah kan? Okey. So kumpulan D terus buat tiga grup. Kumpulan B 35 ni, yang ni boleh lah ni buat yang ni. Okey, kumpulan B ni boleh buat berapa? Nak buat berapa grup? Ikutlah, tapi jangan buatlah dalam 8 ke 10 orang ke macam tu. Okey. Sama juga kumpulan C, sebab yang ini kumpulan C 44 orang, kumpulan B 35 orang ni dah banyak, nanti kamu bahagilah ikut ni. Okey, itu jelas ah. Okey. Jelas. Okey, lepas tu kamu perlu buat proposal. Okey, untuk proposal
sekejap ya, saya share screen. Ini proposal yang dah lepas lah. Okey. Untuk proposal dia macam ni tau. Setiap program kamu kalau berbeza mesti berbeza proposal. Kalau kumpulan kamu tu sama, okey sama, boleh satu proposal. Jadi kamu bincanglah sama-sama kumpulan kamu tu. Okey, saya tak mau paksa. Kalau saya paksa saya tetapkan tajuk apa semua macam tak best pula, takut ada mungkinlah kamu ada plan, kamu ada yang lebih shock daripada apa yang saya tetapkan tadi tu kan. Ada plan kamu, ada program yang kamu nak buat tu yang lebih best daripada apa yang saya tetapkan. Jadi saya bagi kebebasan kepada pelajar untuk pilih tajuk sendiri. Tapi kalau tajuk yang sama, okey, boleh gabungkan satu proposal. Tapi kalau tajuk yang berbeza, okey, cukup dengan kena asingkan proposal. Okey, saya tunjuk contoh proposal ya. Jadi nanti setiap kumpulan yang baru tu, kira yang kumpulan lama ni kita kira dah hilang lah. Kamu buat yang baru. So kumpulan yang baru kamu tu, kamu kena buat proposal lah. Okey, nanti saya bagi contoh proposal ni dalam grup. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, ini contoh pelajar Jcom yang buat sulam. Okey, kertas cadangan. So boleh ikutlah ni, mereka buat mini campaign terus di sebalik batu. Okey. 8 Januari sampai 22 Januari. Okey, saya cadangkan kamu buat 3 minggu sahaja. 3 minggu, setiap hari Sabtu ke, hari Ahad ke kan. Macam tu. Terpulang. Kalau nak buat di Kelantan, Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor, cutinya Jumaat, Sabtu. Bolehlah buat Jumaat atau Sabtu. Kalau selain daripada negeri tu nak buat Sabtu atau Ahad, itu pun terpulang. Okey, hari apa kamu nak buat. So nanti kamu boleh letaklah. Okey, kita kata reka bentuk dan pembangunan bahan bantu mengajar. Contohnya kan, reka bentuk dan bahan bantu mengajar menggunakan aplikasi Canva. Okey, Jabatan Bahasa Moden Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey, so ni letaklah anjuran pelajar khusus BAP 3033 instructional teknologi dalam pengajaran bahasa Arab Fakulti Bahasa Komunikasi. Okey. So ini dia punya proposal dia. Okey, proposal mesti ada tujuan mesti ada tujuan. Ni item-item ni kamu tak perlu buat lah, kamu just edit sahaja. Okey, edit sahaja. Okey, yang ni ayat dia boleh guna ni. Memohon kelulusan penganjuran program apa? Okey. Peruntukan kewangan ni, yang ni tak perlulah saya cadangkan untuk tidak membuat sebarang peruntukan. Okey. Sebabnya kalau nak buat peruntukan pun paling banyak pun RM50 saja. Okey, RM50 jadi macam tak berbaloi lah. Okey. Jadi kita tak perlulah kamu buat untuk yang percuma je lah. Okey. Lepas tu mohon mata MyCAT. Okey, tolong mohon mata MyCAT untuk ahli jawatan kuasa yang terlibat. Okey, dapat Okey, dapat. Okey, ni saya highlight sikit lah. Ini okey. Ini kekalkan dua ni ya. Okey, lepas tu buatlah latar belakang sikit. Apa kamu pasal program kamu punya ni. Okey. Boleh tengok ayat-ayat ni yang mana asal boleh kekalkan. Okey. Yang penting kena highlight apa contribution kita kepada masyarakat, kepada target participant tadi. Okey. Target participant tu kamu boleh target siapa-siapa saja. Kamu nak target guru pun boleh, kamu nak target pelajar. Kalau kamu nak target pelajar, saya cadangkan kamu targetlah pelajar tingkatan 6 ataupun pelajar STAM ataupun STPM sebab mereka dah kita kata prayu. Okey, mereka dah prayu. Jadi boleh menggunakan kita kata ilmu-ilmu yang kamu nak sampaikan tu semasa semasa mereka melangkah ke universiti nanti. Okey, semasa mereka melangkah ke universiti. Ataupun kamu target kepada cikgu-cikgu. Kalau nak target
tingkatan 1 boleh, tak ada masalah. Tapi uh, kita kata, yalah, tingkatan 1 ni dia masih lagi kurang buat pembentangan kan. Okey, masih lagi kurang buat pembentangan. Tapi kalau kamu nak tingkatan 1 pun tak ada, tak menjadi apa-apa masalah lah. Okey. Okey, lepas tu beri justifikasi. Okey, justifikasi ni sebab lah kenapa kita nak menjalankan tu kan. So sahabat kata memberi pendedahan kepada pelajar, kepada guru untuk membentuk satu PDP yang baik apa semua tu kan. Okey. So objektif, tentatif ni kamu kena terangkan lah. Okey, tentatif ni kamu tentatif bermula daripada kita kata okey. Tentatif ni bermula daripada kamu berbincang dengan AJK kamu. Macam tu. Okey. Contohnya hebahan mini campaign. So kamu bincang tu, kamu nak buat hebahan berapa hari bulan. Okey, itu dah start dah lah. Hebahan, lepas tu kamu punya webinar tu berapa hari bulan. Sinilah webinar kamu tu. Okey, webinar kamu tu sini. Setiap hari Sabtu kan. Setiap hari Sabtu. Also yang ini majlis perasmian ni kalau kamu nak buat pun tak apa, kalau kamu tak mau buat pun tak ada masalah. Ini ikut kesesuaian apa yang kamu nak ni lah. Okey, contohnya hari ini berbincang dengan AJK, hebahan kempen. Ini berbincang dengan guru-guru sekolah ataupun siapa target partisipan. Sini menghasilkan, kita kata menghasilkan poster, hebahan, benda-benda macam tu. Okey. Pada pandangan saya kalau nak mudah tak perlulah majlis pembukaan penutup yang melibatkan pengetua apa semua tersebut. Cuma mesti kena maklum lah kalau nak buat kepada sekolah, mesti kena maklum dan minta kebenaran kepada pihak sekolah. Okey, yang pentingnya hebahan webinar tu berapa hari bulan. So 3 minggu. Okey, 3 minggu kalau kamu buat 2 jam kan. Contoh 2 jam. Okey, 3 minggu. 3 minggu selama 2 jam setiap hari Sabtu. So, katakanlah kamu nak mula, katakanlah kamu mula 13. So, sini ni dah dikira start program kamu tau. Okey, webinarnya 18, 25, 1. 18, 25, 1 contoh. So, kat sini ni dah start dah kamu punya program tu berjalan. Walaupun kamu punya perjumpaan bersama peserta tu pada 3 ini. Di sini pun dikira kamu punya program sulam kamu tu dah berjalan. Boleh? Dapat Jadi masukkanlah setiap apa tentatif yang kamu nak buat tu. Ikut template ni. Ini template lah, bukan ikut ni. Okay, kalau mereka ada perasmian, kalau kamu tak nak buat pagi perasmian, tak ada masalah. Okay. Okay, ni kalau nak buat, kalau tak nak buat, tak ada masalah. So, letaklah tentatif bagi setiap webinar kamu tadi tu. Okay, setiap webinar kamu. 22 hari bulan, okay, kamu buat apa, ketibaan pelajar, apa semua tu. Ni semua macam lah. Ada salutasi, bacaan doa. So, kamu punya kita kata AJK kamu tu buatlah yang ni. Okey, peserta kumpulan siapa? Remaja berumur 16 hingga 19 tahun di Tanjung Malin. Okey, kamu pelajar STPM ataupun pelajar STAM ataupun pelajar guru-guru bahasa Arab, guru-guru pendidikan Islam. Okey, tak ada masalah. Okey, lepas tu senarai ahli jawatan kuasa. Implikasi kewangan ni kalau tak ada tak perlulah. Okey, letak juga tujuh implikasi kewangan, tulis tiada saja. Okey, sure. Okey, kemudian disediakan. Okey, disediakan oleh siapa? Pengarah program. Okey, disemak oleh saya, pensyarah khusus. Disemak oleh Ketua Jabatan Dr. Tajrijal.
disemak oleh pegawai kewangan Fakulti Bahasa. Okey, yang ini buanglah ke pegawai disemak kewangan ni, buang sebab kita tak ada kewangan. Disahkan oleh Dr. Arif, diluluskan oleh Dr. Mazura. Okey, dapat. So yang ni, kewangan ni saya buang siap-siap. Okey. Okey, jelas. Jelas. Okey. Jelas. Selepas kamu siap proposal, kamu beri kepada saya nak dapatkan kelulusan fakulti untuk kita jalankan. Tapi pada masa yang sama, apa kita kata program kamu ni memang confirm lulus. Okey. Jadi pada masa yang sama kamu dah boleh start dengan gerak kerja. Okey. Jadi kamu bolehlah mencari target participant dan kalau boleh nak bincang, kamu nak bincang tu kod-kod lah ada tajuk yang sama, boleh buat satu proposal sahaja. Okey, boleh buat satu proposal saja. Jadi boleh bincanglah dalam grup kamu tu, kalau ada yang sama boleh buat grup proposal. Okey, contohnya macam ni. Kumpulan A dia ada dua grup kan. Okey, kumpulan A ada dua grup. Katalah kumpulan Afiq Ikhwan dengan kumpulan Afzan. Okey, kumpulan Afiq nak buat penggunaan Powtoon dan juga Tunli dalam membentuk bahan PDP. Okey, ataupun dalam penggunaan web tool Powtoon dan juga Tunli. Okey, contohlah kan. Tapi Afzan nak buat dalam pelajar-pelajar STAM di Sekolah Agama Menengah di Selangor. Afiq Ikhwan nak buat di Terengganu. Okey. Boleh gabung dua-dua proposal tersebut sebab sama kan, boleh gabung dua-dua proposal tersebut. Jadi semua AJK kamu ni kira satulah dalam proposal. AJK kamu kira dalam satu proposal. Dekat target participant tu, ingat tak kita ada target participant kan? Kamu tulis pelajar SAM di Selangor dan pelajar Sekolah Menengah Agama di Terengganu. Dia jadi besar lah kamu punya participant tu. Jadi valid lah kamu punya satu proposal dan juga AJK kamu yang ramai tu. Tapi nanti pada masa hari kejadian tu, so kamu split lah ikut mana satu di bawah AJK Afzal, mana satu di bawah AJK Afiq Ikhwan. Macam tu. On proposal satu sahaja. So maksudnya buat tarikh hari yang sama. So kalau katalah hari pertama tu kamu nak buat ayat hebahan, so maksudnya betul lah ayat hebahan di SAM Selangor, ayat hebahan di SMA Terengganu. Contoh macam tu. Okey, dapat? Dapat. Okey. Markah adalah sama, semuanya adalah 40 markah untuk projek sulam ini. 40 markah. Okey, jadi memandangkan kita sekolah ni ada lagi 3 minggu, jadi kamu kena fikir-fikirlah inisiatif kamu macam mana. Sama ada kita masih lagi 3 minggu kan sekolah kan, lepas tu cuti sekolah. Jadi kamu boleh fikirlah sama ada masih lagi nak inisiatif masih lagi nak target pelajar sekolah ke, ataupun ada plan lain nak target orang lain ke, tak ada masalah. Okey. Macam tadi pun mereka buat kempen kesedaran kan. Kalau kamu nak buat kempen pun tak ada masalah. Kempen penggunaan ataupun kempen kesedaran. Kempen apa lagi kalau kamu boleh buat contoh? Kempen penggunaan web tool ke kan. Kamu nak minggu pertama kamu nak senaraikan apa contoh-contoh web tool yang boleh digunakan. Target participant umum. Okey, remaja di Tanjung Maling ke, remaja di kampung kamu ke kan. Boleh macam tu. Apa yang tak bolehnya? Okey, apa yang tak boleh?
Yang tak bolehnya, bila mana kamu buat video, dah buat video cantik-cantik, letak dekat YouTube dengan harapan semua orang akan tengok dekat situ. Target kamu adalah remaja satu Malaysia. So kamu buat video, kamu letak dalam YouTube, lepas tu kamu tinggal. Okey, macam itu dia bukanlah, kita kata bukanlah objektif yang dikehendaki. Okey, sebabnya objektifnya adalah dia nak kita ni menyampaikan ilmu ataupun kita panggil KTP lah, Knowledge Transfer Program kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak kita ada, pelajar ada engagement, communication engagement dengan masyarakat. Okey, bila mana kamu buat macam saya kata tadi, buat video banyak-banyak, letak dalam YouTube, letak dalam kamu punya Instagram kamu sendiri, hingga orang nak view saja. Kita tak tahu, saya tak tahu tentang dalam ni ada Insta famous ke pelajar saya tak tahu kan. So kamu ni dah Insta famous, ada 300,000 followers, so kamu letak je dalam kamu punya Instagram tu, so 300,000 tengok. Ya betul, tapi tak mencapai objektif Sulam ni lah, sebab dia nak knowledge transfer program tu sampai, tapi kamu tak ada engagement dengan community. Tapi kalau kamu buat Instagram live itu ataupun Facebook live, itu adalah kita kata community engagement pelajar dengan tu. Okey. Platform terpulang, kamu nak guna Google Meet ke, kamu nak guna apa-apa platform lain, itu terpulang kepada pelajar. Okey, setakat ni ada soalan? Doktor, maaf nak tanya. Boleh. Kiranya benda ni semua online doktor? Online. Dia e-Sulam. Dia macam e-Sulam, semua online. So maksudnya kamu nak buat dekat siapa-siapa pun tak ada masalah. Walaupun kamu duduk di Sabah, tapi kamu punya target partisipan kamu di Johor pun tak ada masalah sebab semua online. Okey, baik doktor. Okey, ada soalan lain? Doktor. Doktor, anjuran tu, tulis anjuran subjek kelas kita ke? Ya, anjuran subjek kelas kita. Subjek anjuran kursus BAP 3033 teknologi instructional dalam pengajaran bahasa Arab. Dan surat tu hantar kat doktor ke? Surat apa? Kan kita dah buat siap ni proposal ni. Lepas tu ya, hantar dekat saya. Saya nak bagi dekat Dr. Tash untuk dimasukkan ke dalam mesyuarat. Confirm dulu sebab universiti dah tetapkan kursus saya ni sebagai kursus Sulam. Dia confirm dulu, cuma kita kata proposal tu buatlah elok sikit. Saya takut kalau reject, dia bukannya kamu tak perlu buat. Dia return dekat kamu kena baiki. Jadi makan masa lah sikit. Jadi buat tu yang elok terus, sekali masuk terus lulus. Kalau macam kena return, kamu kena baiki, bukannya kamu tak perlu buat buat proposal macam tu cerita dia. Kod mana pun kamu kena dapat juga kelulusan tu. Okey. Program ni perlu berhari-hari ke doktor? Kalau satu hari boleh ke doktor? Max minimum 20 jam. Sebab tu saya kata minimum 20 jam. Kamu perjumpaan dengan target partisipan kamu tu 3 hari pun dah cukup dah. Sebab dia kira 20 jam tu, dia kira daripada kamu start berbincang dengan hebahan apa semua tu. Start daripada situ. Okey, dapat Hashimah? Okey, so maksudnya perjumpaan kamu dengan partisipan tu mungkin dalam masa 1 jam setengah, setiap minggu, selama 3 minggu. Tetapi kamu yang penting dekat sini ni. Yang penting dekat sini. Nampak tak? Ni nampak tak? Tentatif ni. Ini tentatif umum ni. Dia start 1 hari bulan ni dekat sini lah. Minimum 20 jam tu.
Okey. Dekat sini lah dia kira. Bahan kempen mini ni, okey, katalah ini kita anggarkan 1 hingga 7 mungkin dalam 8 jam. Ini berapa jam? Ini dah 3 jam. Macam tu. Minimum 20 jam. Yang ni tentatif dalam bagi masa-masa hari perjumpaan tu. Okey, ni tentatif masa perjumpaan. Ini tentatif yang kita nak tengok tu. Okey. Okey, kalau boleh saya nak slot dengan sasaran tu kami kena cakap dalam bahasa Arab ke, contoh kami guna pautun dalam, tak, cakap bahasa Melayu je lah. Yang penting kita nak sampaikan penggunaan pautun, macam mana kita nak hasilkan pautun tu. Okey. Tentang tema dan tajuk webinar ni dikira asalkan boleh digunapakai. Tema dan tajuk asal boleh dikira asal boleh ke kena tentang teknologi. Kena tentang ni lah penggunaan teknologi sebab dia mesti berkait dengan subjek kita. Kalau kamu nak mengajar maharat kalam pun tak lepas sebab kita punya subjek bukan yang mengajar maharat. Macam tu. Ada limit peserta atau kumpulan sasaran? Kalau tak ada. Sebesar-besar alam, seramai-ramai ni pun boleh. Tapi janganlah 2 orang. 2 orang tu tak jadi kumpulan tu. Okay. Make it relevant lah terus ni. Okay. Kalau nak ramaikan, kamu ni lah, macam saya katalah tadi, dalam proposal tu kalau tajuk yang sama, boleh buat satu proposal saja. Boleh bincang dalam kumpulan masing-masing. Kamu nak macam mana. Assignment 3 ni tempohnya sampai bila ya doktor? Okey, assignment 3 ni dah boleh start, okey, sampai minggu ke-14. Ataupun sampai minggu, okey macam inilah, kamu nak sampai bila? Kamu nak sampai bila? Bila kamu nak tarik akhir? Maybe sebelum final exam, doktor. Sebelum final exam minggu ke-14? Sempat ke sebab kamu nak kena buat laporan lagi? Boleh lajak. Saya boleh lajak sampai minggu assessment kamu, final assessment kamu tu. Tak ada masalah, saya boleh lajak. Sampai minggu ke assessment, tapi janganlah sampai minggu terakhir kena key in markah tu, janganlah sampai hari tu lagi saya tak dan pula nak check kamu punya laporan apa semua tu. Minggu pertama, kita sampai minggu ke-14 betul? PDP kita sampai minggu ke-14 kan? Ya. Saya bagi sampai minggu 15. Hari Ahad minggu ke-15. Kita kira Isnin tu hari yang pertama ya. Dan hari Ahad pada minggu ke-15. Ni siapa? Aziman ke Malik, cuba tengok kita punya takwim. Minggu ke-14 tu berapa hari bulan? Minggu ke-14. Ni. Kejap. Minggu ke-14 tu kita set tarikh siap-siap. Lepas minggu 14 tu minggu study week ke atau minggu assessment terus? Sekejap, saya jawab soalan Siti Fatimah dulu. Saya ke bawah ya. Siapa ada soalan boleh terus type dekat chat ataupun boleh tanya terus. Supaya kita jelas dengan ni. Sebabnya laporan kamu nanti tu kena hantar ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, kena hantar ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebab itulah sebab kalau KPT akan cek kamu punya ni dan akan memberi markah kepada fakulti dan juga universiti lah.
Itulah contribution kamu kepada universiti dan juga fakulti. Di samping markah kamu lah. Okey, dapat. Bila tarikh akhir ni? Saya tak simpan pula. Tu ke dalam ruang chat tu. Oh, ruang chat tak ada. Okey. Study week 30 hari bulan 1 sampai 6 hari bulan 2. 30 Januari last minggu 14. Okey, 30 Januari last minggu 14. Oh, so kita habis pengajian kita, kelas kita pada 30 Januari. Okey, jadi kalau saya minta hantar last hantar 13 Februari, boleh? Boleh. Boleh Doktor. Okey. 13 Februari tu last hantar laporan penuh. So maksudnya kalau kamu dah habis awal kan, katakanlah kamu dah habis awal. Okey, kalau kamu start lambat, habis lambat lah. Kalau kamu start awal, habis awal. Jadi siapa yang dah habis awal, kamu dah siap laporan tu, terus hantar. Nanti saya buka dalam MyGuru tu, kamu terus hantar. Jadi kamu boleh fokus dekat kamu punya final assessment yang lain. Nak buat study week ke nak study subjek-subjek lain pula kan. Okey, jadinya siapa yang siap awal boleh hantar awal. Siapa mula awal, habis awal, hantar awal. Siapa yang habis, kalau memang nak drag sampai 6 hari bulan tu, walaupun habis awal, itu terpulang kepada pelajar lah. Itu terpulang kepada kamu. Saya tak ada masalah. Yang penting berapa tadi kita ni decide? 13 kan? 12. Okey, 13 Februari tu saya nak semualah. 2022 ya. Okey, 13 Februari tu saya nak laporan penuh. Contoh laporan pun ada, nanti saya bagi dekat ni. So kamu follow saja. So nanti masa tu kamu tangkap gambar lah. Masa kamu punya dengan partisipan tu kamu tangkap gambar sikit bahan bukti. Okey. Okey, selesai untuk soalan Siti Fatimah. Perlu buat video juga ke laporan selepas? Okey, tak perlu buat video. Kamu buat semua laporan bertulis. Okey, semua laporan bertulis dan akan ditandatangani oleh ketua program lah. Tak payah nyatakanlah masa untuk tentatif ni doktor, anggaran 20 jam ikut tarikh. Ya betul, tak perlu letak berapa jam. Letak tarikh permulaan kamu sehingga akhir kamu tu. Okey, baik. Week 14, weekend 14. Sebelum mid-sem lah kira program ni. Boleh buat dalam mid-sem tu. Terpulang nak buat macam mana. Tapi 3 minggu punya duration lah. Kamu nak start bila tu terpulang, tapi 3 minggu punya duration. So maksudnya contoh, kalau kamu nak start 28 hari bulan, so katalah kamu punya program tu 28 sampai 12 hari bulan. Macam tu. Bila terpulang kepada pelajar. Yang penting tempohnya adalah 3 minggu. Okey, betul. Minggu 14, lepas tu study week. Okey, study week. Okey, kalau kamu plan lah dengan ahli kumpulan kamu tu. Kamu plan elok-elok. Kalau rasa tak nak ganggu study week tu sebab nak study untuk final assessment ke apa semua, kamu plan lah untuk hantar awal. Okey, benda ni saya ada tersambung dengan pelajar. Saya pun tak nak pelajar rasa terbeban. Saya nak pelajar rasa enjoy buat kita kata sulam yang lebih kurang macam community service ni. Okay. Di samping tidak membebankan kamu. So kalau kamu rasa study week tu kamu nak fokus kepada nak study untuk final assessment, bincang elok-elok dengan ahli kumpulan untuk hantar laporan awal. Senang saja. Hantar laporan awal. Start awal, hantar laporan awal. So kamu punya ahli kumpulan dah boleh relax, dah boleh fokus untuk nak jawab subjek-subjek yang lain. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, dah jawab semua soalan di chat. Okey, ada soalan yang lain? Okey. Last hantar proposal bila? Okey, lupa. Okey, untuk proposal saya bagi sampai minggu depan boleh?
hari Jumaat minggu depan. Minggu depan satu lagi tu saya nak pas ke Madam Aisyah untuk dimasukkan dalam mesyuarat. So kamu boleh form kumpulan, boleh form, boleh bincang tajuk lah. Lambat sangat, cepat sangat ke seminggu? Tak sempat ni ke? Bincang satu minggu. Ke nak extend lagi? Boleh je. Azimah boleh, yang lain? InsyaAllah boleh doktor. 3 hari bulan 12. Ya boleh. 3 hari bulan 12 bagi proposal dekat saya. Bagi dekat grup Telegram je. Baik doktor. Boleh ya? Kami cuba. Kalau tak boleh bagi tahulah, kita bincang terus nak sampai berapa hari bulan, sebab kamu nak kena satu. Okey, saya faham sebab kamu mungkin ada yang dah bincang nak buat kepada siapa, nak buat konten apa kan. Disebabkan terpaksa tukar ni, kamu mungkin memerlukan masa, tapi pada masa yang sama saya pun nak kejar tarikh untuk nak masukkan kamu punya proposal tu dalam mesyuarat fakulti. Okey, jadi kalau ada apa-apa ni boleh utarakan cadangan ataupun apa yang kamu nak. Tapi saya tak mau macam ni tau. Saya tak mau 3-4 grup terpaksa hantar lambat sebab tak sempat. Saya tak mau macam tu. Okey. Kalau semua nak hantar 13, semua hantar 13. Kalau semua nak hantar 3, semua hantar 3. Sebab saya nak hantar semua proposal sekaligus. Saya tak mau nak hantar runcit-runcit macam tu. Okey, kalau semua 3 hari bulan, semua kumpulan 3 hari bulan. Okey, jadi decide terus hari ni berapa hari bulan. Ya, betul. Sempat. Hari Jumaat ni hantar. Sebab kamu boleh terus bincang lah kamu nak buat apa ni. Okey, kamu nak buat program apa. Tak semestinya kamu kena, macam saya kata, tak semestinya kamu nak kena mengajar apa yang saya kata tadi tu je. Boleh terpulang kepada kamu nak buat apa. Okey. Kempen penggunaan telefon bimbit, kamu nak utilisekan secara langsung penggunaan telefon bimbit pun boleh. Kamu nak mengajar guna Google Doc, Google Sheet dan juga apa yang satu lagi tu? Yang presentation punya tu, itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, apakah advantage ketiga-tiga tu, kamu boleh mengajar. Okey, terpulang kepada kumpulan pelajar tu sendiri. Cuma macam saya kata, kamu bincang, nanti bagilah tajuk kumpulan kamu tu dalam grup, supaya kalau ada yang sama, mergekan grup tersebut. Supaya jadikan satu proposal. Macam contoh macam saya kata tadi lah. Okay, grup B tiba-tiba, tajuk sama, cuma seorang nak buat dekat Kelantan, seorang nak buat dekat Kelantan, seorang nak buat dekat Terengganu. So, kamu punya target participant Kelantan dan Terengganu. Satu proposal sahaja. Okay. Ni dia tak ada siapa yang hebat, siapa yang tak hebat tau. Okay, dia tak ada proposal siapa hebat, tajuk siapa hebat, tajuk siapa yang biasa-biasa. Dia tak ada yang macam tu. Dia objektifnya adalah untuk nak menyampaikan ilmu kepada pelajar ataupun nak menyampaikan ilmu kepada komuniti, dan juga untuk melatih pelajar berkomunikasi dengan komuniti. Itu tujuan utama, bukan nak kata siapa lagi hebat. Hatta kalau kamu nak mengajar, nak sign in Facebook, sign in Instagram, apa semua tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi macam tak relevan lah. Sekarang ni pelajar sekolah tu lagi advance daripada pelajar sekolah dengan kamu sekali lah, lagi advance daripada saya. Okay. Segala account kamu ada, Snapchat, TikTok, apa semua tu kamu ada lebih daripada saya. Jadi make it relevant lah. Okay, saya kata program kamu tu make it relevant dengan semasa. Kalau kamu nak ajar generasi boomers, pocik-pocik tu, nak ajar menggunakan TikTok, itu mungkinlah relevan sebab pakcik-pakcik tu mungkin tak ada TikTok, tapi sekarang ni saya rasa pakcik-pakcik tu pun dah ada TikTok dah sekarang ni. Semua orang, saya rasa semua orang ada. Okay, jadi tajuk kamu tu make it relevant lah. Okay, make it relevant untuk kamu nak menyampaikan ilmu tersebut.
Tenaga pengajar perlu ke semua ahli group atau 2-3 orang? Okey, 2-3 orang pun dah okey. Okey. Tapi janganlah orang yang sama. Macam saya kata, saya tak mau ada sleeping partner. Tak mau ada yang hang lah mengajar, aku nak buat ni je. Hang buat, tak mau. Okey. Semua mesti ada contribution dalam grup masing-masing sebab saya dah besarkan grup kepada 10 orang. Jadi saya tak mau yang ada tukang aku tukang buat poster je, aku tak mau buat yang lain lah. Saya tak mau macam tu. Tolong bagi kerjasama dalam ahli kumpulan. Sebab kalau kamu semua bagi kerjasama dalam ahli kumpulan, kuranglah stres tu. Kalau kamu buat seorang, kamu buat perangai, lagi 9 orang stres dengan kamu. Okey, jadi jangan ada sleeping partner. Tenaga pengajar boleh 2-3 orang, tak ada masalah. Dan untuk 3 minggu punya webinar tu kan. Proposal dan laporan kena bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu. Okey. Proposal dalam bahasa Melayu, laporan pun dalam bahasa Melayu. Sebabnya nanti kalau buat dalam bahasa Arab, orang KPT belum tentu lagi ada boleh baca bahasa Arab. Okey. Dekat saya lepas lah, saya bolehlah baca. Tapi dekat KPT nanti mereka nak baca, tak tahulah mereka boleh faham ke tak nanti kan. So, proposal pun dalam bahasa Melayu, ni pun dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Tenaga pengajaran pun dalam bahasa Melayu. Tapi selit-selit sikit lah. Kalau ada chatting-chatting tu, selit-selit sikit lah dalam bahasa Arab kan. Macam tu. Bagi nampak sikit, lepas tu kamu snap, kamu screenshot, letak dekat situ. Letak dalam laporan. Doktor, dalam laporan. Ya. kan dia pasal reka bentuk pembangunan alat bantu mengajar kan. Jadi dia punya program tu mesti ada berkaitan dengan Arab juga kan doktor? Ya, maksudnya kalau kamu terpulang kepada kamu lah. Kalau sasarannya cikgu pendidikan Islam contohnya boleh. Tukar-tukarlah kepada pendidikan Islam. Oh, tak payahlah Arab tu. Tak payah harap lu. Sebab sekarang ni kita adalah nak memperkenalkan reka bentuk dan pembangunan tu dan nak memperkenalkan kepada target participant kita web tool yang kita nak guna tu. Itu target utama kita. Nak mereka bentuk tu nak guna apa? Itu target utama kita. Konten tu sebab kamu pelajar AT49, jadi konten kamu tu bahasa Arab lah. Okey, kalau subjek ni berada dekat AT50 bahasa Cina, konten dia bahasa Cina, yang macam tu lah kiranya. Tengok kepada target participant. Kalau kamu target participant kamu tingkatan 6, kamu bolehlah buat umum. Sebab tingkatan 6 ni katakanlah kita nak ajar mereka cara terbaik untuk buat presentation. The best way untuk present. Sebab tingkatan 6 ni mereka dah prayu. Bila mereka dah prayu, mereka ada sesi presentation. Macam kamu jugalah, mereka ada presentation, mereka ada discussion, mereka ada group work apa semua tu. Sama saja, cuma mereka prayu saja. Okay? Kan masa kamu ambil STAM STP ada tak macam tu dulu? Kan tak ada? Ada. Ada. Jadi sesuai lah kalau kamu nak mengajar benda tu. Maksudnya pelajar mereka nak buat tak guna dah PowerPoint. Mungkin mereka nak guna Canva punya presentation. Mungkin mereka nak guna Tundi punya presentation. Lepas tu kalau nak belajar buat video sikit-sikit boleh guna asas-asas yang mudah tu. Okey. Jadi boleh tu. Boleh guna tingkatan 6 sebab mereka pun akan masuk ke universiti. Jadi kita boleh sampaikan ilmu tu kepada pelajar. Okey, dapat? Dapat. Okey, soalan lain? Dapat. Soalan lain ada? Okey, kalau tak ada, bolehlah berbincang dengan ni, nanti bagi senarai nama ahli baru kepada saya lah. Ahli kumpulan jangan lebih daripada 10 lah, melainkan grup A sahaja saya bagi kebenaran untuk 11-11 tadi. Okey, grup lain bawah kepada 10. Sebabnya, okey, kalau ramai nanti saya kena jawab pula nanti macam mana Ustaz Taufik ni menilai tahap keberkesanan ni pada setiap pelajar. Jenuh pula saya nak menjawab. Ramai-ramai ni macam mana saya nak menilai kamu nanti kan. Okey, jadi bawah 10, cuma 2 grup tadi, grup A saya benarkan 11 untuk ahli grup tadi. Okey, boleh ya? Okey, jangan stres-stres. Okey, happy-happy buat kerja ni.
Okey, kalau tak ada apa-apa, saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat bercutilah semua ya. Okey, boleh nak sambung bercuti pun boleh, nak sambung discussion terus pun tak ada masalah, terpulang kepada kamu. Doktor nak tanya, ni Ya, ya, rekod boleh. kan? Boleh ke nak dapatkan recording ni? Oh, saya tak rekod. Oh, doktor tak Apa? rekod. Kalau tak ingat jawapan saya, tanya saya, lagi saya jawab. Boleh tanya. Kalau ada Okey. soalan-soalan susulan tu nak tanya dekat grup, boleh tanya, no problem. Okey, doktor. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, selamat bercuti. Terima kasih Syukuran doktor. doktor. Sama-sama. Afwan. Doktor. Okey. Doktor.